Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, sentiasa kita bersyukur kehadirat Allah Ta'ala kerana Allah masih mengurniakan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat, jamaah surah Al-Mawaddah yang dikasihi lagi dirahmati Allah Ta'ala sekalian, insya-Allah Ta'ala pada subuh ni kita sambung semula kuliah tafsir Al-Quranul Karim. Pada kuliah yang lepas, Alhamdulillah, kita telah pun mengkhatamkan surah Al-Baqarah. So, pada subuh ni insya-Allah kita akan sambung surah berikutnya, iaitulah surah Ali Imran, surah yang ketiga dalam Al-Quranul Karim. Ya. Baik, sebelum kita membahaskan kandungan ayat-ayat Allah Ta'ala yang terdapat dalam surah Ali Imran ni, saya nak sampaikan sedikit berkenaan tentang muqaddimah surah Ali Imran. Yang pertama-tama, surah ini disebut sebagai surah Ali Imran, yang mana kalau kita terjemah ialah bermaksud keluarga Imran. Ya. Mengapakah surah ini disebut sebagai surah Ali Imran? Kerana dalam surah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada kita tentang keluarga Imran. Ya. Siapakah itu keluarga Imran? Imran itu ialah ayah kepada Maryam alaihi salam, ya, dan datuk kepada Nabi Isa alaihi salatu wassalam, yang mana Allah Ta'ala ceritakan tentang kisah mereka dalam surah Ali Imran ni. Maka Allah Ta'ala berfirman, innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahima wa ala Imran ala alamin dzurriyyatan ba'duha min ba'd, sampai seterusnya. Kemudian Allah Ta'ala menceritakan tentang isteri Imran, ya, ketika mana mengandung Maryam alaihi salam, dan ia bernazar kepada Allah Ta'ala, Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas sami'ul alim, sampai seterusnya. Panjang Allah Ta'ala sebut kisah keluarga Imran di dalam surah ini. Maka itulah sebabnya mengapa surah ini disebut sebagai surah Ali Imran. Nama surah ini sebagai Ali Imran telah pun dikenal sejak daripada zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia bukanlah nama yang kemudian dibuat para sahabat ataupun para ulama-ulama kita, tetapi sejak daripada zaman Nabi kita alaihi salatu wasallam, surah ini memang telah pun dikenal dan Nabi sebut sebagai surah Ali Imran. Baik, itu berkenaan tentang nama surah ini. Kemudian surah Ali Imran ni, ia mempunyai fadilat sebagaimana disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, anin Nawas bin Sam'an radhiyallahu taala anhu qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, yu'ta yaumal qiyamati bil qur'ani wa ahlihi alladhina kanu ya'maluna bihi. Pada hari kiamat akan didatangkan Al-Quran dan ahli Al-Quran, yang mana mereka mengamalkan Al-Quran. Taqdumuhum suratu Al-Baqarah wa Alu Imran. Ya? Yang pertama-tama sekali nanti datang kepada Ahlul Quran untuk memberi syafaat ialah dua surah, surah Al-Baqarah dan suratu Ali Imran. Disebut dalam satu riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain, ya, bahawa nanti kedua-dua surah ni, Al-Baqarah dan Ali Imran, akan datang memberikan syafaat kepada orang-orang yang sentiasa membacanya, mengamalkannya semasa hidup dekat dunia. Datang seperti dua awan yang menaungi ataupun seperti dua kumpulan burung yang menaungi. Ya. Maka surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran, dua surah yang amat penting untuk sama-sama kita mengkajinya,
kita fahami makna ayat-ayatnya, kemudian kita amalkan dalam kehidupan kita. Moga-moga dengan asbab ini Allah Ta'ala jadikan nanti kedua-dua surah ini sebagai syafaat kepada kita pada hari kiamat. Alhamdulillah, surah Al-Baqarah kita telah pun selesai membahaskannya. InsyaAllah Allah Ta'ala beri kita nikmatnya, Allah mudahkan kita dapat pula nanti selesaikan surah Ali Imran ni. Mudah-mudahan kita dapat memperolehi fadilat yang dijanjikan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. So, apabila kita perhatikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan tentang keutamaan surah Al-Baqarah dan Ali Imran ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut secara bersamaan Al-Baqarah dan Ali Imran. Nabi sebut macam ni kerana memang kedua-dua surah ini, Al-Baqarah dan Ali Imran, memang ia mempunyai kaitan. Dalam ilmu tafsir ada yang disebut dengan ilmu munasabat, ya, ilmu yang mengkaji tentang hubung kait antara satu surah dengan surah yang lain, ataupun antara ayat dengan ayat yang lain. Maka para ulama kita menjelaskan, dan apabila kita membaca surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran, maka kita mendapati hubung kait kedua-dua surah ini. Ya, apa hubung kait dia? Yang pertama dapat kita tengok, kedua-dua surah ini sama-sama diawali Allah Ta'ala dengan Alif Lam Mim. Al-Baqarah diawali dengan Alif Lam Mim, Ali Imran juga diawali Allah Ta'ala dengan Alif Lam Mim. Kemudian selepas itu Allah Ta'ala menceritakan, menjelaskan tentang Al-Quran. Dalam surah Al-Baqarah Allah Ta'ala mengatakan Zalikal kitabu la raiba fih hudan lil muttaqin. Dalam surah Ali Imran Allah mengatakan Nazzala alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi ila akhir ayat. Ya, sama-sama Allah Ta'ala sebut tentang Al-Quranul Karim, ya. Apalagi pada kedua-dua surah ini Allah Ta'ala menjelaskan tentang penciptaan dua manusia yang sangat menakjubkan. Dalam surah Al-Baqarah Allah Ta'ala menjelaskan tentang kisah penciptaan Nabi Adam alaihi salatu wassalam, yang mana Nabi Adam alaihi salam dicipta Allah Ta'ala tanpa ada ayah dan tanpa ada ibu. Allah Ta'ala yang menciptanya sendiri, menjadi Abul Bashar, ayah kepada semua umat manusia. Dalam surah Ali Imran nanti Allah Ta'ala menjelaskan kepada kita tentang proses penciptaan Nabi Isa alaihi salatu wassalam, yang juga sangat menakjubkan bagi orang-orang yang beriman tentang kuasa Allah Ta'ala. Bagaimana Allah Ta'ala mencipta Nabi Isa alaihi salatu wassalam tanpa ada seorang ayah, dan Maryam adalah seorang wanita yang suci yang tak pernah disentuh oleh mana-mana lelaki. Maka ketika mana Allah Ta'ala mengkhabarkan bahawa Maryam alaihissalam akan mendapat anak, Maryam bertanya kepada Allah, Ya Allah, macam mana aku boleh dapat anak? Walam yamsasni bashar, tak ada manusia yang sentuh aku pun, Ya Allah. Tidak ada. Tetapi dengan kuasa Allah Ta'ala, Maryam alaihissalam mendapatkan anak yang mulia, iaitulah Nabi Isa alaihissalatu wassalam, yang Allah Ta'ala beri gelar sebagai kalimatullah. Baik, seterusnya apalagi hubung kait antara surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran? Kedua-dua surah ini sama-sama banyak membicarakan tentang golongan Ahlul Kitab. Cuma dalam surah Al-Baqarah Allah Ta'ala lebih banyak menyebutkan tentang orang-orang Yahudi dan membantah mereka, manakala dalam surah Ali Imran nanti Allah Ta'ala lebih banyak menyebutkan tentang orang-orang Nasrani dan bantahan-bantahan terhadap mereka, ya. Kemudian apa lagi? Kedua-dua surah ini, yaitu surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran, sama-sama diakhiri Allah Ta'ala dengan doa. Kita telah bahaskan surah
Al-Baqarah sebelum ni. Surah Al-Baqarah diakhiri Allah Ta'ala dengan doa. Begitu juga dengan surah Ali Imran, juga diakhiri Allah Ta'ala dengan doa. Maka pada ayat 192 Allah Ta'ala berfirman, Rabbana innaka man tudkhilin nara faqad akhzaitah wa ma lidh-dhalimin min ansar. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar, sampai seterusnya. So daripada sini dapat kita melihat betapa surah Al-Baqarah dan Ali Imran memang sama-sama mempunyai hubung kait yang sangat rapat. Maka tidak pelik apabila Nabi kita alaihi salatu wassalam menjelaskan keutamaan kedua-dua surah ini secara bersamaan. Dan di dalam kedua-dua surah ini terdapat hukum hakam yang begitu banyak, asas-asas akidah yang amat penting dalam kehidupan seorang Muslim. Baik, kita teruskan. Sebelum kita masuk kepada ayat Allah Ta'ala dalam surah Ali Imran ni, mari kita lihat dahulu sedikit asbabun nuzul surah Ali Imran ni. Sebab Allah Ta'ala turunkan surah Ali Imran kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam. Surah Ali Imran ni ia antara surah yang mempunyai asbabun nuzul, ya. Perlu kita ketahui bahawa sebenarnya tidaklah setiap surah ada asbabun nuzul, ya. Ada yang punya asbabun nuzul dan ada tanpa asbabun nuzul. Allah Ta'ala turunkan begitu saja. Surah Ali Imran ni disebut para ulama tafsir kita berkenaan tentang asbabun nuzulnya. Nazalat hadhil ayatu fi wafdi Nasara Najran wa kanu 60 raqiban. Surah ni diturunkan Allah Ta'ala berkenaan tentang sekumpulan orang-orang Nasrani Najran, ya, yang mana jumlah mereka ada lebih kurang 60 tunggangan yang datang menjumpai Nabi SAW. Fihim 14 min ashrafihim, thalathatun minhum akabirhum. Daripada 60 tu ada 14 tokoh-tokoh mereka dan pemimpin tertinggi mereka ada 3 orang. Ya, ada 3 orang. Kemudian mereka datang kepada Nabi SAW dekat Madinah. Fatakallama minhum ulaika thalathah ma'ahu. Maka 3 orang pemimpin Nasrani Najran tadi berkatalah kepada Nabi SAW. Faqalu taratan Isa huwallah. Satu orang mengatakan Isa adalah Allah, ya. Li'annahu kana yuhyil mauta. Alasan dia kerana Nabi Isa dapat menghidupkan orang yang sudah mati, ya. Memang betul Nabi Isa diberi Allah Ta'ala mu'jizat. Wa uhyil mauta biiznillah, kata Allah, dapat menghidupkan orang yang telah mati. Wa taratan huwa ibnullah. Seketika yang lain mengatakan bahawa Isa adalah anak kepada Allah. Yang pertama tadi mengatakan Isa adalah Allah, yang kedua mengatakan Isa anak Allah. Kemudian mereka mengatakan Isa anak Allah idh lam yakun lahu ab, kerana Nabi Isa memang tak ada ayah. Wa taratan innahu thalithu thalathah. Kali ketiga mereka mengatakan Trinity, ya, bergabung 3. Maka dalam konseptologi orang-orang Kristian ada yang disebut dengan Tuhan Bapa, Tuhan Anak, kemudian Roh Kudus, ya. Maka Nabi SAW membantah mereka. Maka nanti surah Ali Imran ni banyak membantah tentang teologi orang-orang Kristian. Rasulullah faqala lahum Rasulullah SAW. Maka Rasulullah berkata kepada orang-orang Nasrani Najran ni,
terutama kepada 3 orang pemimpin mereka yang tadi. Alastum ta'lamuna anna rabbana hayyun la yamut wa anna Isa yamut. Nabi tanya kepada mereka, adakah kalian tidak mengetahui bahawa Tuhan kita hidup dan tidak mati, manakala Isa mati, sebagaimana dalam keyakinan mereka? Qalu bala. Lalu mereka pun menjawab, betul. Maka Nabi mengatakan, bantahan Nabi yang kedua, alastum ta'lamuna annahu la yakunu waladun illa wa yushbihu abah. Nabi mengatakan, adakah kalian tidak mengetahui bahawa tidak ada seorang anak melainkan ia menyerupai ayahnya? Mereka mengatakan bahawa Isa anak Allah. Kalau dikatakan Isa anak Allah, mestinya Nabi Isa itu bukan manusia, kerana Allah bukan manusia. Sebabnya apabila dikatakan anak, maka ia mesti sama dengan ayahnya. Maka mohon maaf, manusia melahirkan manusia. Manusia tidak akan melahirkan haiwan. Haiwan melahirkan haiwan. Kambing sahaja tak pernah melahirkan lembu. Lembu tak pernah melahirkan kambing. Dia akan ikut jenis ayahnya. So mereka mengatakan Nabi Isa anak Allah. Mengapa? Macam mana? Logiknya macam mana? Maka Nabi mengatakan kepada mereka, tidak ada seorang anak melainkan ia serupa, satu jenis dengan ayahnya. Sedangkan Nabi Isa yang dikatakan anak kepada Allah berbeza. Nabi Isa itu adalah manusia, sedangkan Allah bukan manusia. So, tidak sesuai apa yang mereka katakan. Qalu bala, mereka menjawab betul. Kemudian Nabi mengatakan, alastum ta'lamuna anna rabbana qa'imun ala kulli syai' yahfaduhu yarzuquhu fahal yamliku Isa syai'an min dhalik. Kemudian Nabi mengatakan, adakah kalian tidak mengetahui bahawa Tuhan kita Allah berdiri sendiri atas segala sesuatu? Allah dapat mengatur segala sesuatu. Allah dapat menguruskan segala sesuatu, menjaganya, memberi rezekinya. Fahal yamliku Isa syai'an min dhalik. Adakah Isa punya kuasa macam tu? Qalu la, mereka menjawab tidak. So maknanya tak layak dikatakan sebagai Tuhan. Lalu kemudian Nabi kita SAW mengatakan, alastum ta'lamuna anna Allah la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Adakah kalian tidak mengetahui bahawa sesungguhnya Allah Ta'ala tidak ada yang tersembunyi bagi Allah sesuatu pun di langit dan di bumi? Fahal ya'lamu Isa syai'an min dhalik illa ma'alima. Adakah Isa mengetahui itu sebagaimana pengetahuan Allah Ta'ala? Qalulah, mereka orang-orang Nasrani menjawab tidak. Kemudian Nabi mengatakan, alastum ta'lamuna anna rabbana la ya'kulu at-ta'ama wa la yashrabu asy-syaraba wa anna Isa kana yut'imu at-ta'am wa yashrabu asy-syarab. Nabi mengatakan, adakah kalian tidak mengetahui bahawa Allah Ta'ala tidak makan, Allah Ta'ala tak minum, manakala Isa makan dan minum? Qalu bala. Lalu mereka menjawab betul. Lalu Nabi mengatakan, fa kaifa yakunu kama za'amtum. Kalau begitu, macam mana boleh kamu mendakwa Isa Allah, Isa anak Allah, Isa Trinity, menyatu dengan Allah? Fasakatu wa abau. Lalu pada ketika itu mereka pun senyap, terdiam, dan mereka berpaling. Illa al-juhud, tetapi mereka ingkar. Dah kalah dalam berhujjah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi mereka ingkar. Fa anzalallahu min awwali surah ila nifin wa 80 ayah. Maka oleh kerana itu Allah Ta'ala turunkan daripada awal surah Ali Imran ni
sampai hampir nanti lebih kurang dalam 80 ayat membicarakan tentang ahlul kitab, khasnya daripada kalangan orang-orang Nasrani yang bertujuan untuk membantah keyakinan-keyakinan mereka. Maka nanti Allah menjelaskan hakikat Nabi Isa, bagaimana proses penciptaan Nabi Isa, ya, daripada ibunya, ya, kemudian bagaimana kedudukan Nabi Isa. Allah Ta'ala sebut dengan maksud apa? Supaya mereka tidak meyakini bahawa Nabi Isa sebagai Tuhan. Tujuannya adalah untuk membantah itu, ya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Baik, kita cuba masuk kepada ayat-ayat Allah yang terdapat dalam surah Ali Imran ni. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. Baik, saya baca sampai ayat 4 saja dulu. Baik, Allah Ta'ala berfirman, Alif Lam Mim, ya. Ayat ini sebenarnya kita telah pun bahaskan ketika mana kita membahas surah Al-Baqarah, kerana ada beberapa surah dalam Al-Quran yang diawali Allah Ta'ala dengan Alif Lam Mim, antaranya surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran, dan ada surah-surah yang lain lagi seperti surah As-Sajdah, ya. Makna Alif Lam Mim ini adalah Allahu a'lamu bi muradih. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mengetahui maknanya. Memang tidak dinafikan ada pendapat-pendapat yang mengatakan maksud Alif Lam Mim. Misalnya pendapat yang dinisbatkan kepada Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Tetapi kalau kita selidik, ya, pendapat yang mengatakan bahawa makna Alif Lam Mim Allah Ta'ala sahaja yang lebih mengetahui, itu tentu lebih kuat, kerana kita tidak ada dalil yang kuat yang menjelaskan makna Alif Lam Mim. So, mengapa diturunkan Allah Ta'ala Alif Lam Mim? Alif Lam Mim ini adalah isyaratun ila i'jazil Quran. Ini adalah satu isyarat, ya, petunjuk tentang kemukjizatan Al-Quranul Karim. Walaupun kita nampak Alif Lam Mim nampak macam sederhana, tetapi tidak mampu ditandingi oleh orang-orang kafir pada masa dahulu dekat Mekah dan Madinah. Padahal mereka adalah orang-orang yang pakar sastra, mereka adalah orang-orang yang pakar bahasa pada ketika itu, tetapi mereka tidak mampu menandingi Al-Quranul Karim. Walaupun kita tidak faham apa makna sebenar Alif Lam Mim, tetapi membaca ayat Allah Ta'ala ni akan mendatangkan pahala ganjaran yang besar kepada kita, sebagaimana disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa setiap satu huruf Allah Ta'ala beri ganjaran 10 pahala. Nabi mengatakan, la aqulu alif lam mim harf walakin alif harf wa lam harf wa mim harf, ya, saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, Nabi kata, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Maknanya apabila kita membaca Alif Lam Mim, insya-Allah Allah Ta'ala kurniakan kita lebih kurang 30 pahala. Baik, saya tak nak panjangkan berkenaan Alif Lam Mim kerana dahulu kita sudah pernah bahaskan dalam surah Al-Baqarah. Kita masuk pada ayat yang kedua.
Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah Ta'ala berfirman, Allahu, dia Allah Subhanahu wa Ta'ala, la ilaha illahu, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan dia, al-hayyu al-qayyum, yang tetap hidup dan kekal selama-lamanya mentadbir sekalian makhluknya. Baik, dekat sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada kita tentang prinsip tauhid. Maka pada awal surah Ali Imran ni, sebelum Allah Ta'ala menjelaskan tentang bantahan-bantahan kepada orang-orang ahlul kitab, khasnya mereka daripada kalangan orang-orang Nasrani, Allah Ta'ala terlebih dahulu menjelaskan kepada kita prinsip tauhid, prinsip akidah. Allahu la ilaha illahu, Allah Tuhan kita itu, la ilaha, la ma'buda illahu, tidak ada yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tidak ada yang berhak untuk disembah, melakukan ibadat kepadanya, kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini adalah bentuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika mana kita melakukan ibadat, ibadat itu hanya layak dipersembahkan untuk Allah Ta'ala. Maka ketika mana ada orang yang melakukan ibadat dan ia persembahkan bukan untuk Allah, maka dikatakan perbuatan itu sebagai perbuatan yang syirik. Malah orang-orang yang tidak ikhlas dalam beribadat sekalipun, seperti riya dalam melakukan ibadat, masuk dalam kategori syirkul asghar, syirik kecil. Mengapa? Kerana dia melakukan ibadat dengan tujuan bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu la ilaha illahu, Allah yang tidak ada ilah, ilah bermakna al-ma'luh ataupun bermakna al-ma'bud. Allah ialah Rabb yang la ilaha. Ya, la dekat sini ini disebut la nafiyatul jins, huruf la yang menafikan semua jenis. Artinya dekat sini dinafikan semua sembahan-sembahan selain daripada Allah Ta'ala. Maka seluruh ibadat kita, bahkan hidup dan mati kita, hanya untuk Allah. Maka dalam salat kita baca inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tak boleh persembahkan solat kita, ibadat kita, hidup dan mati kita kecuali untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah asas akidah, inilah asas tauhid. Mesti kita tauhidkan Allah Ta'ala dalam melakukan amal ibadat. Ya, mengapa Allah Ta'ala sebut tentang ini? Kerana orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, begitu juga orang-orang musyrik di Makkah pada masa dahulu, mereka mensyirikkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang musyrik, mereka beribadat melalui perantaraan berhala. Orang Nasrani mengatakan Allah Ta'ala punya anak dan mereka menyembahnya. Begitu juga dengan orang-orang Yahudi. Maka Allah Ta'ala datangkan terlebih dahulu prinsip akidah tauhid yang betul, yang semestinya dipegang oleh setiap orang. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan dua sifat Allah, Al-Hayyu Al-Qayyum. Al-Hayyu berarti yang maha hidup. Ya, Allah Ta'ala Rabb yang maha hidup. Al-Baqi Ad-Daim Alladhi la yamut. Allah itu Rabb yang tetap hidup. Ya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala hidup yang sempurna. Tidak ada awal bagi hidup Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hidup juga, tapi hidup kita dengan hidup Allah berbeza. Kita ada awal hidup kita dan ada akhir hidup kita. Manakala Allah Ta'ala tidak ada awal bagi hidup Allah dan tidak ada akhir bagi hidup Allah. Jadi Allah itu hidup sejak sedia kala. Jangan tanya dalam fikiran kita bila Allah Ta'ala ada.
Sejak bila Allah Ta'ala hidup? Jangan tanyakan itu. Itu bisikan-bisikan daripada syaitan. Kita mesti meyakini bahawa Allah Ta'ala maha hidup. Mungkin dalam hati kita bertanya, mengapa pada ayat ini yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebutkan adalah sifat hidup Allah Ta'ala? Ya? Kenapa bukan sifat-sifat yang lain? Dekat sini Allah Ta'ala sebut Al-Hayyu, sifat Allah Ta'ala yang maha hidup dan hidup yang sempurna, kerana tanpa sifat hidup ini tidak ada sifat-sifat yang lain. Maka sifat sama', sifat basar, ya, al-qudrah, al-iradah, dan sifat-sifat Allah Ta'ala yang lain tidak ada. Mengapa? Ini paling basic. Mesti hayyun, hidup. Ya. Dan mengapa ini Allah Ta'ala pilih juga? Ini berkaitan dengan asbabun nuzul tadi. Orang-orang Nasrani mempertuhankan Nabi Isa alaihi salam, padahal Nabi Isa dalam keyakinan mereka mati. Sedangkan Allah Ta'ala yang mereka syirikkan Al-Hayyu, maha hidup. Tidak ada awal bagi hidup Allah dan tidak ada akhir bagi hidup Allah, kekal berterusan. Maka dipilih sifat Allah Ta'ala Al-Hayyu. Allah Ta'ala sebut dekat sini sifat Allah Al-Hayyu kerana sifat hidup ini ia melazimkan adanya sifat-sifat yang lain. Tanpa ada sifat Al-Hayyu maka tak akan ada sifat yang lain. Di sisi lain kerana nak membantah, ya, ataupun nak menyatakan kepada orang-orang Nasrani konsep tauhid, konsep akidah yang betul. Yang disembah itu mestilah Rabb yang maha hidup. Macam mana kita menyembah yang mati? Ya, macam mana kita mempertuhankan orang yang dapat meninggal? Maka tidak layak dikatakan sebagai Tuhan. Kalau seseorang meninggal, mana layak dikatakan sebagai Tuhan? Kemudian Al-Qayyum, ya, Al-Qayyum dekat sini berarti Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang kekal selama-lamanya mentadbirkan sekalian makhluk, ya. Al-Qayyum alladhi qama binafsihi, iaitulah Allah Ta'ala yang berdiri sendiri, ya. Maksudnya Allah Ta'ala yang mengatur, Allah Ta'ala yang mencipta, ya, segala sesuatu yang ada ni. Fastaghna an jami'i makhluqatihi, maka Allah Ta'ala maha kaya daripada makhluk-makhluknya. Allah tidak perlukan sesiapa pun membantu Allah dalam mentadbir mengurus alam semesta ini. Ya, tidak diperlukan Allah. Allah tidak berhajat. Allah Ta'ala sendiri yang mengatur, yang mencipta, yang menjaga, yang memelihara. Allah Ta'ala sendiri. Disebut dalam satu riwayat bahawa sifat Allah Ta'ala ni, Al-Hayyu Al-Qayyum ni adalah termasuk Ismul A'zam, ya, Ismul A'zam, nama Allah Ta'ala yang paling agung. Menurut satu riwayat, inilah Al-Hayyu Al-Qayyum. Maka sangat baik untuk kita zikirkan, ya. Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum. Maka dalam salah satu doa Nabi pun Nabi sebut, Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika nastaghith. Wahai Rabb yang maha hidup, lagi berdiri sendiri, mentadbir, mengurus seluruh alam semesta ini. Birahmatika nastaghith, dengan rahmatmu kami meminta pertolongan ya Allah. Maka ini antara asma Allah, nama Allah Ta'ala yang amat baik untuk kita zikirkan. Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum. Ini dikatakan sebagai Ismul A'zam, nama Allah Ta'ala yang sangat agung. Baik, kita teruskan. Selepas Allah Ta'ala menyebutkan tentang prinsip akidah, kemudian Allah Ta'ala berbicara kepada kita tentang kitab. Allah berfirman, Nazzala alaikal kitaba bilhaqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzalat tawrata wal injil. Ia menurunkan kepada Muhammad kitab suci Al-Quran dengan mengandungi kebenaran
yang mengesahkan isi kitab-kitab suci yang diturunkan lebih dahulu daripadanya, dan ia juga menurunkan kitab Taurat dan Injil. Baik. Pada ayat ni Allah Ta'ala menjelaskan kepada kita tentang penurunan Al-Quran. So, apa hubung kait dia dengan ayat sebelum ni? Pada ayat sebelum ni Allah Ta'ala akhiri dengan sifat Allah Al-Qayyum, iaitulah Allah Ta'ala yang berdiri sendiri, yang mengatur sendiri, mentadbir sendiri, menguruskan sendiri. Maka wa min qiyamihi ta'ala bi'ibadihi, antara pengaturan Allah Ta'ala, tadbir urus Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya, dan rahmat Allah Ta'ala, an nazala ala rasulihi Muhammadin al-kitaba, Allah Ta'ala menurunkan kitab kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada ayat ni Allah Ta'ala mengatakan nazzala alaikal kitaba bil haqq. Allah Ta'ala menurunkan kitab. Al-kitab dekat sini merujuk kepada Al-Quranul Karim, ya, bil haqq, dengan hak. Maksudnya Al-Quran yang diturunkan Allah Ta'ala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ia adalah kitab yang hak, kitab yang mengandungi kebenaran. Maka Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah, la raiba fih, ia adalah kitab yang tiada sebarang keraguan padanya. Maka semua kandungan-kandungan yang ada di dalam Al-Quran ialah kebenaran. Tentang hukum hakam ialah kebenaran. Tentang khabar-khabar yang disampaikan adalah kebenaran, ya. Tentang syariat-syariatnya semua adalah kebenaran. Kisah-kisah yang disebut semua adalah benar. Nazzala alaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi. Dan Al-Quran itu ialah kitab yang mengesahkan, ya, kitab yang mengesahkan kitab-kitab suci yang diturunkan sebelumnya, ya, atau kitab-kitab suci yang diturunkan lebih dahulu daripadanya. Al-Quranul Karim diturunkan Allah Ta'ala bukan nak menafikan kitab-kitab sebelum, tetapi Al-Quranul Karim mengesahkan, ya. Maka apabila kita membaca Al-Quran, Al-Quran banyak berbicara tentang kitab-kitab terdahulu, terutama Taurat dan Injil, banyak dibicarakan dalam Al-Quran. Di sisi lain Allah Ta'ala sebut musaddiqan lima baina yadayhi dekat sini. Ini berarti bahawa Al-Quran datang, ya, Al-Quran datang untuk mengesahkan apa yang benar daripada Taurat dan Injil, ya. Maka apa yang dibenarkan Al-Quran mengenai Taurat dan Injil itulah yang betul. Dan apa-apa yang diingkari oleh Al-Quran berkenaan Taurat dan Injil itu tidak betul. Walaupun menurut mereka itu bahagian daripada Taurat dan Injil, tapi kalau diingkari oleh Al-Quran, kita mesti mengingkarinya. Kerana apa? Al-Quran diturunkan Allah untuk mengesahkan mana yang benar daripada kitab terdahulu dan mana yang tidak betul. Maka Quran apabila kita baca, selain Al-Quran membenarkan kitab-kitab terdahulu seperti Taurat dan Injil, Al-Quran juga hadir untuk mengkritik kitab Taurat dan Injil yang ada pada mereka. Maka dalam surah Al-Baqarah Allah mengkritik tentang orang-orang Yahudi, ya. Dan dalam surah Ali Imran ini nanti Allah Ta'ala mengkritik orang-orang Nasrani. Allah menjelaskan bahawa sebenarnya apa yang mereka pegang tu, apa yang mereka katakan sebagai Taurat dan Injil tu, itulah tidak betul. Maka para ulama kita mengatakan tidak ada jalan bagi orang yang ingin memahami Taurat dan Injil dengan betul kecuali mesti beriman kepada Al-Quranul Karim. Di sisi lain Allah Ta'ala sebut musaddiqan lima baina yadayhi dekat sini. Kata para ulama kita, supaya orang-orang ahlul kitab tu lebih mudah beriman kepada Al-Quran. Allah memberitahu bahawa Quran ni yang diturunkan ni bukanlah kitab yang asing dengan kitab-kitab sebelum. Malah kandungannya mengesahkan kitab-kitab terdahulu. So artinya ia bukan kitab yang asing, bukan kitab yang berbeza.
bukan kitab yang jauh daripada kitab-kitab terdahulu, malah ia adalah kitab yang mengesahkan. Kerana Quran ini sebagai kitab terakhir Allah turunkan, syariat terakhir Allah turunkan, maka finalinya semua hukum hakam itu ada dalam Al-Quranul Karim. Ya. Baik, kemudian Allah Ta'ala sebut wa anzala at-taurata wal injil, dan Allah Ta'ala menurunkan Taurat dan Injil. Ada yang menarik, ketika mana Allah Ta'ala sebut penurunan Al-Quran, Allah Ta'ala sebut dengan nazzala alaikal kitab. Disebut bahasa dia nazzala, yang diartikan menurunkan. Tetapi ketika mana Allah Ta'ala sebut penurunan Taurat dan Injil, Allah Ta'ala sebut dengan anzala, wa anzala at-taurata wal injil. Apa beza? Bezanya ialah bila mana disebut nazzala, maka penurunan itu berulang kali, tidak sekali. Kalau disebut anzala, maka penurunan itu sekali. Oleh kerana itulah, daripada ayat ini dapat kita faham, penurunan Al-Quran dan kitab terdahulu seperti Taurat dan Injil adalah berbeza. Al-Quran diturunkan Allah Ta'ala secara beransur-ansur. Daripada Lauhul Mahfuz ke langit dunia sekaligus. Daripada langit dunia kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diturunkan Allah secara munajjaman, secara beransur-ansur, dalam tempoh masa lebih kurang 23 tahun. Manakala kitab terdahulu seperti Taurat dan Injil, itu Allah Ta'ala turunkan sekaligus sepenuhnya. Allah Ta'ala turunkan sekaligus sepenuhnya. Mengapa Al-Quran tidak diturunkan Allah begitu? Tidak sekaligus semua diturunkan. Ada beberapa hikmah. Yang pertama, Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, linusabbita bihi fu'adak. Kerana Allah nak menguatkan hati Nabi. Kalau langsung diturunkan semua Quran, kita boleh bayangkan betapa berat nak menyampaikan Quran tu. Dengan begitu banyak syariat kandungannya. Tentu bagi yang menyampaikan pun berat. Maka salah satu cara Allah nak menguatkan hati Nabi, Allah turunkan secara beransur-ansur. Di sisi lain, nak menguatkan hati Nabi diturunkan secara beransur-ansur, bermakna ketika mana Nabi SAW menghadapi masalah, maka Allah turunkan ayat sehinggakan Nabi rasa ringan menghadapi masalah tersebut. Itu tujuan. Hikmah yang lain yang disebut para ulama kita, Allah turunkan Al-Quran secara beransur-ansur supaya lebih mudah diterima. Maka Aisyah radhiyallahu ta'ala anha sampai berkata, andai kata ayat-ayat yang pertama diturunkan itu larangan minum arak, larangan berzina, larangan makan riba, maka sudah pasti Islam ni akan ditolak sejak daripada awal lagi. Maka ayat-ayat Makkiyah itu tidak banyak berbicara tentang larangan-larangan tadi. Ayat-ayat Makkiyah lebih banyak menyentuh tentang akidah, memurnikan akidah. Maka yang dibetulkan dahulu akidah. Ayat-ayat yang turun pun berkenaan tentang akidah. Selepas akidah mantap, bila Nabi hijrah ke Madinah, barulah ayat-ayat turun banyak berkenaan tentang hukum hakam syariat, perintah larangan, perintah larangan, perintah larangan. Ya. Jadi daripada perkataan nazzala dan anzala memberi mafhum yang berbeza. Nazzala menunjukkan Al-Quran diturunkan secara berulang kali, secara beransur-ansur, manakala Taurat dan Injil itu diturunkan Allah Ta'ala sekaligus kepada Nabi Musa dan kepada Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam. Baik, saya ingat setakat itu sahaja dahulu kuliah kita pada subuh ni, ya, baru sampai 3 ayat daripada surah Ali Imran. Moga-moga bermanfaat untuk kita semua. Yang baik daripada Allah, segala yang kurang daripada saya, insya-Allah kita sambung pada kuliah yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.